Walaupun Malaysia telah membina pelbagai infrastruktur moden yang menjadi lambang identiti negara, namun Malaysia masih merupakan sebuah negara yang digelar sebagai modal perpaduan antara kaum. Justru bagi mencapai identiti berkenaan, pengorbanan dan jasa tokoh-tokoh negara perlu terus dihargai. Antara barisan tokoh-tokoh terkenal, Tun Dato' Patinggi Temunggung juga Ana Baring telah memainkan peranan yang amat besar dalam penyatuan rakyat Sarawak demi pembentukan gagasan Malaysia. Dilahirkan pada tahun 1903 di Rumah Panjang Sungai Merirai, Ulu Kapit, Sarawak, Tun Temunggung juga turut dikenali sebagai Tun juga atau apa yang membawa maksud sebagai ayah dalam bahasa Iban. Beliau merupakan anak kepada ketua orang Iban yang sangat mencintai kehidupan warisan dan tradisi. Berbanding dengan tokoh-tokoh lain, Tun juga tidak dapat pendidikan secara formal kerana pada waktu itu pendidikan moden tidak dititik beratkan oleh pemerintahan James Brooke. Beliau juga tidak tahu membaca dan hanya menggunakan cap jari untuk mengantikan tanda tangannya. Sejak dari kecil lagi, beliau telah diberi didikan awal mengenai nilai-nilai murni menerusi cerita-cerita tauladan, peribahasa, teka-teki dan budaya tradisi masyarakat suku kaum Iban daripada ahli keluarganya. Selain itu, pergaulan dengan orang asing juga telah membantu beliau menguasai bahasa Melayu serta bahasa Inggeris dengan mudah dan cepat. Pada 1 Januari 1928, beliau telah dilantik sebagai penghulu rumah panjang di kawasan Merirai dan kawasan Baleh kerana kepimpinannya amat terselah sejak usia remaja lagi. Dia sebagai mata-mata sebagai pembantu penghulu. Dia mana yang adat-adat yang kecil-kecilan, macam adat di rumah panjang orang bergaduh antara families ataupun orang lain, ada pasal tanah atau perkahwinan. Ini masa itu dia belum penghulu tapi dia sudah sebagai mata-mata. Semua orang kampung suka dia. Ada ajar orang apa macam tanam tupik, mau cari hidup, bikin rumah kah. Dia suka ajar orang. Itu orang suka dia. Tun juga sini, kalau kita tengok di Sarawak sini dia berbilang kaum, ethnic group. Dari dia ini ialah dia ada special, mungkin dia ada macam gift untuk dia ada skill, macam special lah. Macam mana dia dapat menyatukan, dapat mengumpulkan semua kaum bersatu padu. Tapi dia orang semua kaum ini pun menerima beliau sebagai ketua juga, especially kaum Dayak, kaum Iban. Beliau juga sangat menitik beratkan pendidikan masyarakat dan kebanyakan sekolah di Sarawak ketika itu dinamakan sebagai Sekolah Temunggung juga. Dia tak mau tengok anak main-main kalau tidak pergi sekolah. Dia suruh apa tidak hantar pergi sekolah. Inilah jadi kebiasaan orang rumah panjang. Dia kata, macam mana mau hantar anak saya pergi sekolah juga, dia cakap. Bukan saya ada wang. Kalau dia orang sudah pergi sekolah, dia tinggal ke kami. Dia tinggal ke kita di rumah panjang. Itu yang dia, orang rumah panjang ini tidak suka untuk menghantar anaknya pergi sekolah. Dia marah, dia bagi tahu jangan. Dia cakap. Jangan bagi dia bodoh macam awak. Jugau dia cakap. Tun juga telah merancang jalan dari Kapit ke Sibu bagi memudahkan perjalanannya penduduknya dan perancangan itu telah menjadi realiti pada tahun 2021. Jalan itu siap dibina dengan kos berjumlah 750 juta ringgit yang menghubungkan Kapit, Song, Kanowit sehinggalah ke Sibu. Pembinaan jalan ini telah mendorong penduduk untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti perniagaan, pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan Dun Bukit Goram, Ketibas dan Kapit. Kini, legasi Tun juga diteruskan melalui pertubuhan Yayasan Tun juga yang juga berperanan untuk membantu penduduk dari segi pendidikan, perubatan serta memelihara dan mempromosikan budaya kesenian suku kaum Iban.
Ketika Jepun di Sarawak, Tun juga adalah seorang pemimpin IBAN di kawasan Rejang dan kerana itu beliau mendapat kepercayaan Jepun dan diangkat menjadi Sanji. Bekas tentera Australia Jim Truscott menyatakan bahawa banyak rahsia perang daripada pihak tentera Jepun disalurkan oleh Tun juga kepada mereka ketika mereka membuat serangan gerila di bumi Sungai Rejang pada ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Tun juga itu sebenarnya adalah untuk perlindungan dan kelangsungan hidup masyarakat IBAN di bawah pimpinannya. Dia suka melihat kita jadi askar. Itu sebab saya dengan abang saya Encik Billy, meja uang semua masuk. Tapi saya yang pertama masuk askar, itu yang paling minat. Kena dalam masa darurat dulu, emergency tahun 60, masa itu konfrontasi kan. Kalau kita masuk sebagai askar, maruah kita besar karena kita mempertahankan negara Malaysia. Itu yang paling penting lah. Dia tidak mau melihat Malaysia diganyang oleh negara lain. Tun juga menyertai persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang diadakan di Singapura pada Julai 1961, di mana akhirnya Tun juga bersetuju untuk bergabung dengan Tanah Melayu. Sebagai seorang pemimpin yang berani dan berpengaruh, beliau berjaya meyakinkan rakyat Sarawak untuk sama-sama memajukan negeri itu. Pada tanggal 15 Februari 1962, Tun juga telah mengambil inisiatifnya sendiri dengan mengadakan pertemuan dan bermesyuarat dengan 51 penghulu dan pegawai daerah di Kapit walaupun sebelum itu beliau pernah gagal memujuk mereka. 51 penghulu itu akhirnya bersetuju dengan penggabungan Sarawak dan Tanah Melayu, tetapi dengan tuntutan 13 perkara. Tun juga adalah individu penting yang telah terpilih untuk mewakili Sarawak ke Kota London sewaktu Sarawak menuju ke kemerdekaan daripada jajahan koloni British Borneo. Beliau antara yang menurunkan tanda tangan ke atas Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani di Kota London bersama-sama dengan 4 negara pembentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan North Borneo pada waktu itu. Setelah penubuhan gagasan Malaysia yang pengisytiharannya dibuat pada 16 September 1963, Tun juga merupakan ahli parlimen yang terpilih untuk menganggotai barisan Kabinet Parlimen Gagasan Malaysia yang pertama. Di dalam barisan Kabinet Parlimen Gagasan Malaysia ini, Tun juga dilantik sebagai Menteri Penuh yang menjaga hal ehwal Sarawak di dalam Gagasan Malaysia. Tun juga turut mewarnai lipatan sejarah Sarawak kerana beliaulah Presiden pertama Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu iaitu PBB, salah satu parti politik yang masih kekal berkuasa peneraju Sarawak Alliance sehingga sekarang. Pada tahun 1947, Tun juga dianugerahkan King's Medal for Courage in the Cause of Freedom di atas keberanian beliau menentang penjajah Jepun di Sarawak. Anugerah yang berikutnya adalah Order of the British Empire, OBE 1958. Ini adalah anugerah keseteriaan Great Britain ataupun England dikurniakan atas sumbangan kepada sains dan kesenian, penglibatan dalam kerja amal kebajikan serta khidmat awam selain dalam jawatan kerajaan. Selain daripada anugerah tersebut, Tun juga mendapat anugerah Darjah Yang Mulia Panglima Mangku Negara yang membawa gelaran Tan Sri pada tahun yang sama iaitu tahun 1964. Berikutnya, pada tahun 1973, Tun juga mendapat anugerah Datuk Amar Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Amar. Tun juga telah mendapat anugerah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi pada tahun 1977. Pada akhirnya, Tun juga menerima Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia pada tahun 1981 yang membawa gelaran Tun yang diguna pakai sehingga hari ini. Darjah-darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia merupakan darjah keempat antara 10 darjah anugerah Diraja Malaysia. Tun juga aktif dalam aktiviti kemasyarakatan serta politik. Beliau tidak pernah mengabaikan keluarganya. Tun juga telah berkahwin dengan Tok Puan Tiong anak, Anding dan meninggalkan 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Tok Puan telah meninggal dunia pada tahun 2003. Tun juga merupakan seorang ayah yang penyayang, tegas serta mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Dia suka makan ikan bakar, ikan panggang lah.
Suka dia makan memang tidak penting bagi makan. Dia suka makan nasi pulut. Nasi pulut yang dia buat dalam menggunakan daun buluh. Atau orang Iban panggil selukuang tu. Yang segitiga, itu dia minat. Dia minat juga makan ikan bakar dan minat juga makan kasam. Beliau juga sering mengulangkan masa bersama cucu-cucunya dan membawa mereka bersiar-siar atau melawat ladang tanaman. Cucu-cucu memang gembira tengok atuk datang. Kita akan berdiri di sebalik pintu kaca tu sampai heli tu landing dan dia akan keluar. Dia memang ada bawa oleh-oleh. Dia masa dia jadi menteri, dia pergi Kuching sana. Masa dia ada cuti, dia balik Kapit sini. Dia gumpul semua dia punya cucu, bawa pergi Ulu sana, pergi Nangagat ke, pergi Melerai ke. Bawa dia punya cucu, punya anak, menantu. Dia memang suruh kita belajar main instrumen Iban tu yang keromong, gong, tawa. Kita kena duduk sinilah. Jadi dia akan duduk dekat tepi ni, dia cakap, kalau ucuk akik, kita mesti pandai main ini. Kalau tak pernah main, bukan anak Iban lah, dia cakap macam tu. Tok yang sangat menyayang dia punya cucu, dia suka ajar kami semua cara-cara hidup sendiri lah, berdikari ya. Dia yang orang tegas. Memang dia pesan, kalau orang jahat jangan ikut orang jahat. Memanglah dia cakap macam tu. Dengan semua cucu-cucu lah. Jasa mendiang Tun Datuk Patinggi Temenggung juga anak Barieng akan sentiasa dikenang sepanjang zaman. Jadi bagi saya apabila bapa sudah terkenal lah dalam Malaysia ini, memang kita berasa gembira lah. We feel very happy about it lah. Siapa nak bangga lah. Semua kawan-kawan dia bangga, semua suka dia, suka ajar orang. Mau angkat rakyat semua, jangan tinggal cara hidup. Mau jadi macam dia, saya rasa memang susah. Karena macam orang manusia macam dia tidak banyak dalam dunia ini. Tun juga menghembuskan nafas terakhir pada 8 Julai 1981 di Hospital Umum Sarawak akibat masalah paru-paru. Bila dia kena heart case lah, dia masuk hospital. Saya paksa kena panggil turun. Apabila kita sampai di hospital, dia dah tak dapat cakap. Cuma pegang tangan, tengok mata aja lah. Tak boleh cakap lagi. Macam stroke lah. Jadi tak lama lah. Dalam 1 minggu lebih dia meninggal. Kita sedih sebab kita kehilangan pemimpin kita, kehilangan ketua kepada keluarga kita. Anang Malaysia Baketebu, manis dipun tabar di hujung. Jangan Malaysia menjadi seperti tebu, manis dipangkal, tawar di hujung. Bukan kagum untuk kaum masyarakat Iban, tapi kagum untuk Sarawak.